Ada yang panggil siput sudu, ada juga yang panggil kupang. Nak tahu mengenainya? Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like dan share pada rakan-rakan anda. Ini kita nak masak kupang atau siput sudu. Masakan ringkas dan mudah. Kita cuma buat rebusan je pada kali ini. Sedap sebenarnya, rebus pun sedap. Biasanya diambil isi untuk buat tumis atau mungkin nak buat kari dan sebagainya. Tapi kita hari ini nak makan rebusan siput sudu atau kupang. Ini kupang ni biasanya dapat di laut. Kita tengok kupang. Kita tengok cari dekat. Sebenarnya dia ada yang besar pada ni lagi. Mungkin ada 2 kali saiz ni. Tapi ini yang saiz biasa saja. Biasanya di setengah-setengah tempat ianya diternap. Diternap menggunakan tali dan diletak di tiang atau pelantar untuk dia tumbuh dan membesar. Mungkin di sebelah Johor atau di Port Dickson dan Melaka mungkin ada ternakan kupang ini. Terlebih dulu kalau boleh kupang dibasuh bersih, lepas tu baru direbus. Semasa basuh ni kacau sehingga pasir-pasir yang ada padanya hilang. Basuh sehingga bersih. Sehingga bersih betul hilang dia punya pasir-pasir atau dia punya lumpur yang mungkin melekat pada badannya. Bahan-bahan untuk rebusan siput sudu atau kupang tadi ialah pertama sekali ialah sebiji bawang besar yang diiris, serai yang dipotong kecil-kecil dan halia. Sekali lagi saya tunjukkan bawang besar yang diiris atau dipotong, serai dan halia. Ini bahan-bahan asasnya. Tunjuk sekali bawang besar, serai dan halia. Dan masukkan sedikit sos tiram. Sos tiram, tak perlu banyak sos tiram ni. Sos tiram sekadar dia untuk rasa sedap lagi. Dalam 1 sudu besar lah. 1 sudu ke 2 sudu besar mengikut cita rasa anda. Dan kita masukkan kupang tadi di atasnya. Bahan-bahan tadi letak di bawah, kupangnya kita masukkan di atas. Kita ratakan dan masuk sedikit air untuk rebusan. Tak perlu banyak air, sikit saja. Dan kalau boleh jangan masuk garam kerana siput sudu atau kupang ni telah masin sebenarnya. Jadi kalau ditambah garam mungkin lebih masin lagi. Semasa merebus ni kalau anda nak taruh lada besar pun boleh, tak ada halangan untuk lebih ada rasa pedas. Tapi kalau tak taruh pun tidak ada halangan. Tapi kalau serai itu kalau anda bubuh lebih lagi bagus sebab rasa serainya tu lebih terasa lagi. Jadi cuma garam, saya nak ingatkan sekali, garam jangan dibubuh kerana kalau anda bubuh lebih garam dia akan lebih masin sebab benda ni memang dah ada terasa masinnya. Kalau boleh periuk yang kita gunakan tadi semasa dimasak siput sudu atau kupang tadi tidak boleh ditutup kerana masakan kita lebih menyeluruh dan ia masak lebih cepat lagi.
Jadi kita tunggu ia sampai masak, dan masaknya dia keluar asap di keliling periuk yang kita tutup tadi. Dan siput tadi atau siput sudu tadi akan terbuka. Bila terbuka tu dah masak lah tandanya. Tanda masak siput sudu ni lah bila kulitnya terbuka dan nampak isi di dalamnya. Ni kita tengok masakan kita. Ni dah nak masak dah. Bila masak ni berbuih. Okey, kita dah cuba tengok, kita kacau. Kalau dah terbuka tu maknanya dah masak. Jangan terlalu masak sangat. Kalau terlalu masak nanti isi dia kecut. Ni macam dah masak. Kalau kita rasa dah masak, kita tutup apinya. Ni dah masak dah. Dah terbuka kulitnya. Okey, dah terbuka. Jangan terlalu lama. Itu dah terbuka dah. Okey, kita tutup apinya. Okey, kita tutup apinya. Okey, kita nampak siput yang dah masak tadi. Ni kita buka. Okey. Ini siput sudu yang telah masak, yang kita rebus tadi bersama dengan bawang, serai dan sedikit halia beserta sedikit sos tiram. Ini yang kuning ni katanya betina, yang putih ni jantan. Tapi saya tak pastilah, mungkin ini cerita orang tua-tua lah. Mungkin saya percaya juga sebab kuning ni betina, sebab mungkin telurnya dia kuning. Kuning, nampak kuning, mungkin bertelur. Yang jantan putih. Ini jantan. Dah ini dah boleh makan dah ni. Rasanya sedap ni. Tapi yang ni yang besar ni. Ni saiz besar ni. Paling besar inilah saiznya. Tak ada besar lagi. Kupang yang atau siput sudu yang paling besar ini saiznya. Ini yang jantan. Ini jantan berbak putih. Ini jantan. Putih. Yang kuning ni dikatakan betina. Sebab kuning tu telurnya. Ini putih, ni jantan. Bagi yang rajin, boleh kopi ambil isinya untuk dimasak cara lain. Mungkin boleh buat kari, buat tumis berlada atau tumis goreng dan sebagainya. Terpulang pada cita rasa anda. Boleh cuba. Inilah masakan yang paling mudah dan paling senang untuk tuan-tuan, untuk anda menikmati masakan siput sudu atau kupang. Kupang atau siput sudu, mana-mana pun mungkin betul. Jadi boleh nikmati bersama keluarga, makan nasi tengah hari. Dan cuma sekali lagi saya nak maklumkan, di dalam ni ada macam, dalam kupang ni ada macam bertali ni. Ni kalau boleh semasa anda makan, tarik ni keluar, ditarik keluar. Ini macam ada tali. Ini biasanya kupang ni bergayut pada tali. Itu sebab dia boleh diternak. Jadi hati-hati. Kalau termakan pun tak ada halangan. Tapi yang lebih baiknya cabut semasa makan. Masa tuan-tuan masuk di mulut tu, di ending atau hujungnya tu tuan-tuan tarik. Ni tarik. Sebenarnya dia tak dalam sangat, boleh ditarik saja macam tu. Ni ya, kita tarik, cuba tarik untuk mudah tuan-tuan untuk pasti. Ni tarik. Ini dah kita tarik. Ni dia tempat dia bergayut sebenarnya. Jadi tuan-tuan boleh rasai, boleh nikmati siput sudu atau kupang ini secara rebusan. Paling mudah dan paling senang. Ini yang kita cabut tadi. Dan kita boleh makan isinya. Ini yang jantan. Yang ini yang jantan, yang ini yang betina. Kita boleh tengok dekat-dekat. Jantan, perbezaan jantan dan betina. Yang putih itu jantan, yang kuning betina. Jadi boleh makan
bersama keluarga. Rebusan siput sudu atau kupang.